Denyut, denyut, denyut. Tak lawak pun kata kamu. Tak apalah, aku kata biarlah bah, aku rasa lawak lah. Kau boleh buat hati saya hati yang jujur, ikhlas dan murni. Jadi saya senang rasa lucu. Tak macam orang yang penuh dengan kepahitan hatinya, penuh dengan dendam, susah mau terima yang lucu-lucu. Jadi saya senang terima benda yang lucu. Denyut tadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, salah satu yang dipegang oleh negara Malaysia adalah keadilan. Keadilan di dalam seluruh segala apa-apa perkara lah. Lepas itu kita berpegang kepada perlembagaan. Apapun persatuan kah, organisasi kah, bisnes kah, apa sajalah mesti ada perlembagaan. Mesti ada perlembagaan. Jadi kalau perlembagaan pula kena ikut perlembagaan lah. Okey, jadi ada satu artikel yang memang panas tentang demokrasi. Tapi demokrasi yang saya tahu tu sebenarnya salah satu tunjang demokrasi adalah keadilan dan hak yang sama rata. Jadi saya setuju dengan apa yang telah di-apply, telah dipohon oleh UMNO tentang pemilihan diorang. Ataupun ialah perlembagaan. Tapi nanti kalau orang lain kena buat benda yang sama, kena terima jugalah. Kalau diorang diterima, barulah adil kan. Okey. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, Sahbudin.com.net sekali lagi mengeluarkan satu lagi artikel yang panas, bikin hangat. Mana minumlah kamu banyak-banyak cola. Berais pastikan. Kalau panas badan minum banyak air kelapa. Ayak nyok no. Okey. Alang-alang demokrasi dan nak mati, lebih baik ditetapkan saja pemilihan UMNO setiap 6 tahun sekali. Padasnya. Yalah, alang-alang daripada susah nak merayu-rayu. Okey, 6 tahun sekali kata Sahbudin.com.net. Sahbudin Husin. Okey. Jika diperhalusi pindaan perlembagaan yang telah diluluskan melalui Perhimpunan Agung UMNO khas semalam, dengan sendirinya menjadikan pemegang jawatan dalam parti itu dapat berkubang di kedudukan masing-masing sekitar 5 tahun selepas memenangi jawatan yang ditanding. Meskipun ketetapan sebenar mensyaratkan pemilihan adalah setiap 3 tahun sekali, tetapi dengan keistimewaan sedia ada untuk melanjutkan selama 18 bulan, 2 tahun, 1 tahun, hampir 2 tahun lah. Jadi 3 tahun campur 1 tahun setengah, 1 tahun setengah dah jadi berapa ya? Dah jadi 4 tahun setengah. Kalau tangguh lagi memang berapa tahun tu? 3, 4 tahun setengah, 5 tahun setengah, mau dekat 6 tahun lah. Okey. Dan ditambah pula dengan pindaan baru iaitu 6 bulan selepas PRU diadakan, bermakna tempoh pemegang jawatan dalam UMNO selepas ini adalah lebih lama berbanding hayat penggal parlimen itu sendiri iaitu 5 tahun. Betul lah. Jika PRU diadakan genap 5 tahun daripada tarikh pembubaran parlimen sebelumnya, dan dengan itu pemilihan UMNO hanya diadakan 6 bulan kemudiannya, mereka yang berjawatan dalam UMNO lebih menikmati keistimewaan lagi kerana mampu memegang jawatan masing-masing selama 5,5 tahun lamanya. Lama. Wow. Wow katanya. Seronoklah mereka yang ada jawatan dalam UMNO sekarang, terutama presiden dan mereka yang segerombolan dengannya. Mereka kini masih boleh mencatur kuasa dan menentukan calon dalam pilihan raya bagi memastikan masa depan tetap ceria walaupun sedang ada kes mahkamah misalnya katanya. Daripada sudut yang lain, apakah keadaan yang berlaku dalam UMNO ini mampu menjadikan parti itu lebih dinikmati oleh generasi muda dan terus disokong oleh rakyat jelata? Dalam keadaan UMNO yang berkuasa selama ini, memang diakui ada kewajaran untuk menangguhkan parlimen selama 18 bulan lagi bagi memberi laluan PRU diadakan terlebih dahulu. Ini kerana pada ketika itu penentuan tarikh PRU adalah dalam lingkungan kuasa Perdana Menteri yang juga merupakan Presiden UMNO menentukannya. Tetapi
Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, setelah UMNO tumbang dan kini kerajaan yang berkuasa adalah kerajaan campuran, malah mungkin selepas ini parti itu hilang lagi kuasa tanpa menang pilihan raya yang sedang dipegangnya sekarang, mengekalkan ketetapan lama itu sudah tidak lagi relevan. Sebagaimana sekarang ini misalnya, disebabkan kerajaan yang berkuasa adalah kerajaan campuran, UMNO tidak lagi mempunyai kuasa menentukan tarikh PRU secara mutlak di sebalik kerusi. Perdana Menteri yang hilang sebelum ini sudah pun dimiliki oleh UMNO. Lebih tidak relevan sebenarnya dengan UMNO melakukan pindaan baru semalam yang menetapkan pemilihan hanya akan diadakan 6 bulan selepas PRU dilangsungkan. Bayangkan sementara mungkin parti lain yang berkuasa menentukan tarikh PRU, tetapi pemegang jawatan dalam UMNO tetap dapat bertahan dengan jawatan masing-masing tanpa tergugat sama sekali. Dengan itu, apa gunanya ditetapkan tempo pemilihan setiap 3 tahun? Kalau akhirnya mereka senang-senang dapat bertahan selama 5 atau 5,5 tahun dengan jawatan yang dipegang. Demokrasi apa begitu? Kata Sabuddin Husin. Apakah ini bermakna demokrasi dalam UMNO sedang menuju kematiannya? Kata Sabuddin Husin lagi. Bukankah sesuai dengan pengajaran daripada kekalahan 2018 yang lalu, pembesar-pembesar UMNO seharusnya lebih berjiwa besar dengan lebih wajar menetapkan pemilihan diadakan setiap 3 tahun secara mandatori tanpa ada keistimewaan lanjutan masa selama 18 bulan atau 6 bulan selepas PRU dilangsungkan. Atau, kata Sabuddin Husin menutup dia punya penulisan, atau alang-alang demokrasi sekarang semacam sudah mati, jadinya di bawah kepimpinan sekarang baik saja dipindah terus perlembagaan UMNO dengan menetapkan pemilihan hanya diadakan setiap 6 tahun sekali, kata Sabuddin Husin. 16 Mei 2022. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Nah, itulah yang terjadi kepada UMNO sekarang ini. Memang terjadi, saya boleh kata, daripada banyak artikel-artikel yang dibaca, memang seolah-olah di UMNO sekarang ada 2 kelompok. Kelompok yang mau mempertahankan jawatan dan kelompok yang mau cepat-cepat pemilihan. Jadi yang satu takut kelepasan, yang satu lagi tenang je. Yang takut kelepasan itu takut nanti kalau sudah tak ada kuasa habis. Kebetulan pula, hanya secara kebetulan kot. Minta maaf, ini hanya secara kebetulan mungkin. Kebanyakan pemimpin tinggi UMNO pula sekarang ada kes mahkamah. Jadi mungkin itu secara kebetulan saja. Tapi kamu boleh komen. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Sekian, kita jumpa lagi. Selamat Hari Guru. Majulah sukan untuk negara. Kita jumpa lagi. Bye-bye.